Assalamualaikum warahmatullahi Ismi Muhammad Khairul Abdan bin Baharudin, berasal dari Kampung Pak Bong, Kupang, Baling, Kedah, Darul Aman. Sekarang ni menuntut di Universiti Al-Azhar jurusan Usuluddin, Jabatan Hadis di sebuah mahfazah ataupun wilayah yang ada di Mesir ini, namanya Shibin El-Qom. Yang mana kita tahu bahasanya Mesir ini mempunyai 20 cawangan, 20 wilayah, dan ada beberapa wilayah yang mempunyai Jamiatul Azhar, dan saya belajar di Shibin El-Qom lah, yang mana satu-satunya anak Kedah di Shibin El-Qom. Alhamdulillah sudah pun berada di tahun akhir, dan insyaAllah pada hari ini saya bersama dengan rakan dan juga usia penangan untuk pergi ke satu lagi cawangan Al-Azhar, yang mana di sana terdapat pelajar-pelajar Malaysia kita, khususnya pelajar Kedah, iaitu ke Iskandariah. Dan sekarang ni kita dalam perjalanan menggunakan kereta api untuk ke Iskandariah, yang mana perjalanan kita ambil lebih kurang dalam 2 jam setengah untuk sampai ke Iskandariah. Iskandariah merupakan antara negeri yang terbesar juga di Mesir ini, dan di sana terdapat masih lagi ramai pelajar Malaysia, khususnya pelajar perubatan yang masih makin bertambah sekarang. Untuk pengajian Islam di sana hanya terdapat khusus bagi pelajar-pelajar perempuan ataupun mahasiswi sahaja. Adapun mahasiswa tertumpu di Kahirah, Tonto, Dumiat, Shibin dan sebagainya. Orang apa? Ramai tu. Ada apa? Rumah meja benda 3 meja tinggi kita kena tengok ah. First kita tengok general appearance. Okay. The second kita tengok affect dengan mood. Itu yang ketiga kita facial expression, posture dengan state of consciousness. Ni yang first ni kita kena tengok ah. Mula-mula tu memang first time orang main negara sini kan. Mula-mula memang rasa macam semua dekat sini, arak-arak kat sini, suasana dia semua agresif lah mula-mula. Dan lama-lama tu kita boleh rasa, kita boleh macam kita boleh masuk kepala lah, boleh sesuaikan diri kita dengan negara ni, dengan orang-orang Arab kat sini. Waktu mula-mula sampai saya turun flight, waktu tahun 2009 saya sampai sini, ujung tahun 2009 saya sampai sini, memang betul kan ni sampai di Kahirah dia ni kan. Rasa benda yang satu stres, horn yang bising sangat dengan crowded sangat suasana di atas jalan raya tu, memang nak kata satu tekanan, dan ambil masalah untuk kita nak sesuaikan diri kita dengan negara orang. Kalau kebiasaan kami kat sini kuliah start daripada hari Sabtu sampai hari Khamis. Bermula pukul 9 pagi sampai pukul 3 petang. Sekarang waktu imtihan, fatrah imtihan, kami banyak buat study group, dan kami ada kelas tutorial lah. Kelas tutorial ni yang mana kami jemput guru-guru daripada Kahirah sendiri ataupun furuk-furuk lain macam Damanhur, Tonto, banyak ustaz-ustaz dari sana lah.
Pengalaman pagi-pagi pergi kuliah macam ni kan? Naik bas terus. Kena ikutlah kalau kata kena digambah agaklah. Sama lah ikhwah atau akhwat. Cumanya bezanya kalau akhwat ni bas akan berhenti. Tapi kalau ikhwah, bas dia akan pelan saja. Ikhwah kena cepat-cepat naik bas. Kena memang lompat naik bas lah. Tambang berapa? Tambang, alhamdulillah murah lagi dah ni. Sama ada nus ataupun segenih 50 sen ataupun RM1 macam tu lah lebih kurang. Dia bas banyak? Bas banyak? Bas banyak. Selain pada bas apa lagi? Tremco ada lah. Boleh je, Tremco. Lepas tu teksi pun boleh. Tapi kalau macam tak sempat tu, kadang-kadang sahabat-sahabat ambil teksi lah cepat sikit. Cumanya mahal sikit dah. 5 genis lah. Ini kira senang lah. Kalau teruknya memang kena bergayut dekat pintu tu. Itu memang paling teruk. Ya, ini kira memang paling mudah sebab tak ramai. Mungkin hari Ahad kadang-kadang Arab dia tak ramai. Ahad dengan Khamis. Kira kalau pergi kuliah, pergi pagi, petang balik kan? Pergi petang balik. Kadang-kadang dia ikut kuliah juga. Kadang-kadang kalau kuliah tengah hari, akan pergi tengah hari. Kalau petang, pergi petang. Kalau full memang dari pagi sampai petang. Malam ada? Malam tak ada. Malam memang tak pernah ada. Kadang-kadang kalau talaki di masjid apa tu? Ada. Itu terpulang kepada personal lah. Kalau dia ikut talaki, dia akan ikut sampai malam. Cek jadual periksa ke apa? Nama. Ha? Nama. Oh nama. Boleh ambil periksa ke tak? Tak ada nama? Tak ada. Kalau di kampus, kalau kita tengok kadang-kadang macam terkejut juga pergi kampus. Tengok tak ada lah semewah macam universiti kat Malaysia. Ada mudarras, ada bertingkat-tingkat-tingkat. Kat sini ada juga, tapi kebanyakan kerusi kayu dengan meja kayu tu benda biasa. Yang macam maksudnya dewan dan kerusi tu kita atok-atok macam tu, duduk macam tu je. Dia tak ada terlalu macam kita nampak sistematik lah kalau di Malaysia tu. Kalau kat sini biasa je. Tapi nak kata nampak biasa, tapi itulah penyampaian dari sudut ilmu tu, subhanallah. Kalau sistem di sini kebanyakan lah kita dia dari segi bahas ataupun assignment, ada juga yang pelajaran yang ada assignment, tapi bukan semua pelajaran lah yang ada assignment, hanya pelajaran yang tertentu saja. Dan kalau kat sini tak ada orang kata, maksudnya kehadiran tu tak diambil, tapi kadang-kadang ada juga doktor yang ambil kehadiran. Mana kuliahnya benda tu bergantung pada prinsip disiplin diri sendiri untuk hadir ataupun tidak. Benda tu kalau kita sedar benda tu satu kewajipan dan amanah kita sebagai seorang pelajar, benda tu kita memang kena buat. Orang tak suruh pun kena buat juga benda tu. مثلا أقول لك شيئا مثلا نحن في الحرب في أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أسلحة استخدمها رسول صلى الله عليه وسلم؟ السيف والسهام ضرب هكذا. أما أيامنا الآن مدافع اللهم صل في القنبلة والصاروخ. نعم. دعاه الشيخ محمد عبد الى منزله من باب التكريم له. طلبت حكومه السودان التي كانت في ذلك الوقت تحكم السودان مشاركه بين مصر وبين انجلترا. مصر Alhamdulillah sekarang ni kita berada di Rihabil Azhar Syarif. Inilah Azhar yang sebenar, Azhar yang asal ya. Kalau kita tengok sebelum kita dengar Universiti Azhar. Itu universiti, tapi di manakah Azhar yang asal? Azhar asal di sini itu Masjid Al-Azhar. Kalau berdasarkan di Masjid Azhar ni, dia mula pukul 7 pagi dah mula sampai kat Isyak. Lepas Isyak pun masih ada lagi. Sekarang ni Ana baru belajar untuk mengikut. Sebelum ni Ana jarang juga. Tapi sekarang ni Ana cuba mengikut dalam bidang fiqh
Ana cuba ikut Syekh, ana belajar dengan Syekh Muhammad Ahmad Hajin. Syekh Ahmad Hajin ni, dia ni walaupun dia seorang pegawai bank, tapi dia diberi kebenaran, diberi pengiktirafan untuk mengajar di Masjid Azhar. Sistem pengajian dulu jenis sistem talaki, orang kita pergi ngaji pondok lah betul lah. Cuma lah ni dia ubah sikit, dia ada jamiah, ada universiti secara sistem sikit. Jadi dulu pengajian hanyalah berlaku dalam masjid sahaja. Jadi dalam masjid ni ada banyak masyayikh, syekh-syekh. Contohnya di setiap sudut ada syekh yang mengajar ilmu mantik, ini ilmu fiqh, ini ilmu hadis. Jadi ramai, suasana tu meriah waktu kita sebut. Dan benda tu masih lagi berlangsung hingga sekarang. Sebab itu sekarang ni ada dipanggil ruak ataupun anjung ataupun sudut-sudut bilik-bilik. Ada ruak maghribah ataupun maghribah, ada atrak. Yang mana ruak atrak tu lah ni dia ubah nama sikit. Nama dia jadi ruak Syekh Imad. Syekh Imad Fat yang mana meninggal di Allah syahid di Tahrir itu. Kemudian ada lagi ruak Fatimi, ada lagi lah ruak banyak lagi. Dan Allahumma salli ala Muhammad, apa yang menariknya, yang seronoknya, dulu di Azhar ni ada ruak Jawi. Yang mengajar di ruak Jawi ni orang Melayu kita, iaitu Syekh Idris Al-Marbawi. Sekarang ni alhamdulillah dihidupkan semula. Ada 3 orang lah pelajar Malaysia kita yang diiktiraf ataupun diberi satu kepercayaan oleh masyayikh di sini untuk mengajar di dalam Masjid Azhar untuk pelajar Melayu. Antaranya ya orang Kedah kita lah, Ustaz Nazrul, Ustaz Nazrul bin Nasir, dan Ustaz Hairul Nizam, orang Selangor ataupun KL, dan Ustaz Hanif Harun dah balik dah. Dekat dah talaki ni maknanya terbuka lah, bukan maksudnya khusus untuk pelajar-pelajar Azhar je ke, ataupun siapa-siapa pun boleh main. Ya, dia sebenarnya kaedah pembelajaran di sini terbuka. Siapa-siapa nak main pemain lah. Walaupun tak ada sijil ke, tak bisa masuk sekolah menengah agama ke, tak kisah main sini, bersila di sini, di masjid ni lah. Sebab tu asas lahirnya ramainya ulama yang besar-besar ialah di masjid ni. Baik, kalau kita tengok di sekeliling Azhar ni, dia sangat unik lah dia punya seni bina dia. Dan kalau kita dapat perhatikan di sana, di sebelah kubah, ada satu macam mimbar situ. Di situlah kalau apa-apa jua makluman ataupun ada perintah ataupun ada satu qarar dan juga Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ketetapan daripada Syekhul Azhar, maka Syekhul Azhar akan naik atas tu, akan duduk dekat tu yang nampak macam beranda sikit tu, akan duduk tu, dan para masyayikh, para ulama-ulama ketika tersebut akan berhimpun di dataran ni. Lalu Syekhul Azhar akan bagilah taklimat ataupun arahan kepada masyayikh ketika tersebut ataupun orang yang amat ramai benda lah. Disebabkan berlakunya perubahan zaman, jadi biasalah setiap zaman, setiap keadaan tu dia ada perubahan dia ada tuntutan dia sendiri. Disebabkan orang barat dia menggunakan sistem mengiktiraf sijil, nak tengok orang pandang pada sijil, pandang pada ijazah dan sebagainya. Jadi Azhar mengorak langkah, dia ubah dia punya sistem. Maksudnya bukan ubah dari segi apa, memperbaharui, tambah lagi ya. Sistem asal turasi hak mengaji di masjid tetap ada, tapi dia digunakan kaedah menggunakan kaedah universiti, supaya apa, nak melahirkan ramai lagi pendakwah-pendakwah untuk nak berhadapan dengan syubhat-syubhat ataupun tentangan daripada orang-orang inilah, orang barat, yang mana difahamkan dibuat revolusi ini atau pembaharuan ini oleh Syekh Muhammad Abduh. انت هيعمل ده فيديو ده على فكرة، مش هو ده فيديو؟ ما اسمك؟ احمد. أحمد. ما اسمك؟ احمد. أحمد. ما اسمك؟ فريدة. فريدة. أنت؟ محمد. محمد. وأنت؟ شيماء. دنيا. يوسف. Di Mesir merupakan pusatlah pentadbiran pejabat hal ehwal pelajar Kedah Timur Tengah, kerana di sini terdapat 3 buah bangunan ataupun asrama yang menempatkan pelajar-pelajar Kedah dalam pelbagai bidang pengajian, iaitu pengajian Islam dan perubatan, dan 3 buah bangunan ini boleh menampung satu-satu bangunan lebih kurang dalam 100 orang pelajar. Dan kita sekarang ini sedang membuat pembaikan pulih salah sebuah bangunan
di mana pada tahun 2012 kita telah berjaya membeli keseluruhan bangunan tersebut, dan dalam proses perbaikan pulih, insya-Allah apabila siap, insya-Allah dapat menempatkan lebih kurang 100 orang juga pelajar. Kalau pelajar-pelajar yang tinggal di asrama, kita di setiap bilik kita menyediakan katil, kemudahan asas yang diperlukan, katil dan sebagainya, meja belajar, serta setiap rumah ada dapur dan sebagainya yang boleh pelajar boleh masak sendiri untuk meringankan kos perbelanjaan. Kemudahan asas seperti peti sejuk, mesin basuh dan juga pemanas air juga disediakan. Jadi pelajar cuma perlu membayar kalau di asrama Darul Aman 3 ini sebagai contoh, pelajar hanya perlu membayar 108 benih sebagai yuran bulanan, iaitu lebih kurang dalam RM54, termasuk bayaran api dan air. Satu kepala? Satu kepala. 1 bulan? Ya, 1 bulan. Dan di asrama juga menyediakan ruang untuk pelajar-pelajar berbincang di bahagian dewan dan surau, dan juga asrama menyediakan kafe. Asrama menyediakan juga perpustakaan untuk pelajar-pelajar membuat rujukan dan buat discussion ataupun perbincangan mata pelajaran mereka. Dan di asrama juga kita menyediakan juga kelas-kelas tutorial yang boleh diikuti oleh pelajar. Begitu juga program-program aktiviti banyak dilaksanakan di asrama. Menguatkan nisbah antara perbuatan dengan faedah. Jadi di sini Allah Taala kata apa? Sebenarnya yang mencipta adalah Dia, yang menetapkan segala sesuatu adalah Dia, yang memberi hidayah juga adalah Dia. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Nama Ahmad Hafizuddin bin Osman. Kuliah saya keluaran kuliah Lughah Arabiah bahasa Arab di Kahirah, dan alhamdulillah selesai pengajian tamat tahun 1 sampai tahun 4. Di tahun ini, tamat tahun ini. Jadi saya dijemput untuk ajar mereka ni. Berapa jam? Sebenarnya kami buat ini untuk menghabiskan silibus. Sementara lepas ni kita akan exam dah 20 berapa? 29. Jadi kita gunakan masa yang berbaki ni untuk nak menghabiskan silibus. Jadi terpulang berapa jam tu tak ditentukan. Selagi mana mereka mampu untuk mendengar saya bercakap, lagi tu kita akan buat. Ketika kuliah, doktorah dia syarah satu laju bahasa Arab. Jadi kita memerlukan backup atau bantuan pada senior-senior seperti Ustaz kata, kami junior kan, untuk lebih menambahkan kefahaman dan ingatan lah. Macam mana kami nak tengok isi penting yang mana sangat bantu lah. Selain daripada madah ni, ada madah-madah lain buat tuition macam ni? Ya, ada madah. Selalunya madah yang tak boleh nak study sendiri, yang memerlukan perbincangan tentang hukum, segala macam syariah lebih pada hukum. Tapi kalau macam contoh setengah tu kita tak akan buat. Contoh English. Sebab insya-Allah orang Malaysia ni memang terkenal lah English tu, insya-Allah okey. Hatta sekarang pun kita ada dari luar, dari Singapura. Cuma yang dari Indonesia tak datang. Sejak 2010 maaf. Pihak Universiti Al-Azhar telah menetapkan setiap pelajar luar ataupun wafidin perlu menduduki satu ujian yang dinamakan ujian imtihan qabul. Jadi selepas daripada ujian tersebut, barulah pelajar-pelajar ini diterima masuk ke kuliah. Dan jika pelajar ini tidak melepasi tahap-tahap yang ditetapkan oleh pihak Al-Azhar, maka pelajar terpaksa mengikuti pengajian bahasa di pusat-pusat yang disediakan oleh Al-Azhar sendiri.
Torikan. Alhamdulillah selamat. Allah yaslimak. Mana budak kita ada keumuran rezeki. Sejuk-sejuk main pergi ni dia buat ni. Ha? Kopi empat ni, betul lah. Apa lah? Kita beli kita arah ke sebuah orang. Yang pelajar ni sama ada dibiayai oleh keluarga ataupun diberi bantuan oleh zakat dan Yayasan Islam. Dan memang kita menggalakkan untuk pelajar datang belajar di sini. Harapan kita akan mendapat ulama-ulama yang terkemuka di masa akan datang. Tapi kita timbul masalah sekarang ini tentang perbelanjaan di Mesir yang kian meningkat, dan juga masalah tempat tinggal pelajar dan juga masalah pengajian mereka. Karena laporan yang kita dapat tu kejayaan pelajar ni agak kurang memuaskan lah. Jadi untuk itu saya telah lawatan dulu, saya telah bercakap dengan rektor yang lepas supaya dicari satu formula bagaimana nak bagi pelajar ini menguasai bahasa Arab. Hasil perjalanan itu mereka telah menubuhkan pusat bahasa Arab dan ditubuhkan juga di Malaysia. Maknanya dia kena masuk bahasa situ sampai ke Kahirah, dia boleh masuk pada terus atas andaian bahawa dia telah menguasai bahasa Arab. Tetapi apa yang ternyata lepas seketika projek ini dijalankan, berarti budak-budak ini masih lemah. Maka Azhar terpaksa mengubah keputusan dia, menggunakan syarat baru. Mana-mana pelajar Malaysia yang belajar di Mesir dan masuk imtihan kabul, dan dia kena ikut kursus. Kadang-kadang adalah kursus itu beberapa bulan tertentu. Ada yang dia memang dia menguasai bahasa Arab, dia ambil masa yang singkat. Tapi yang tak menguasai bahasa Arab tu dia ambil masa yang panjang. Keadaan ini begitu membebankan beberapa. Karena kita tengok rekod, jarang orang yang datang Azhar ni habis kata 4 tahun kursus dia balik. Makanya saya datang dengan report dari Tuan Azhar, dan kebetulan dia ni junior saya 3 tahun. Kami menjadi satu fakulti. Saya keluar 3 tahun dari dia boleh lulus. Sekarang dia direktor. Dan dia cukup gembira report dengan saya sebab saya ni abang dia. Dan dia sebagai janji apa saya minta dia akan tunaikan. Ala adina. لا لا احنا جاهزين احنا جاهزين عن مشكلة الطلبة ماليزيا هي مشكلة اللغة العربية وبعدين ننشأ مركز عشان تدريب لغة عربية. نعم. كمان لسه وجدت لسه ضعيف. هؤلاء الناس لازم يأتوا إلى هنا ويتعلم فيها 5 أو 4 أشهر يدرك امتحان. نعم. ما فيش متطور جيد يعني. ما فيش تطور. وبعدين المرة اللي فاتت كان يا ريت كنت saya minta kepada dia beginilah. Saya kata budak Malaysia yang nak main kat Azhar ni, biarlah kami latih sana dulu. Latihan ni saya tak minta daripada Azhar punya bantuan. Kepada ini yang kerjaan negeri. Kemudian bila habis latihan untuk tempoh tertentu, kita hantar mereka, kamu terima, kamu buat imtihan kabul. Baru kamu buat imtihan, bukan dia nak buat imtihan kabul. Peperiksaan pasukan ni kena periksa kamu dan kena duduk di sini. Jadi kamu ambil yuran pula, kamu kena belajar. Setelah bagi hadiah, dia kata okey, dia tak nak pada setuju. Jadi persiapan kala itu kita dah siap satu kawasan seluas juga lah di Kuala Islam dulu, dan pihak saya pun dah keluarkan 1 juta ringgit baru ni untuk binaan tahap masa pertama. Jadi pendidikan kita ni kita bagi satu bangunan, di situlah asrama, di situlah kelas. Jadi lepas ni kalau siapa nak bagi, kita nasihat mereka ikutlah kursus di Kedah 3-4 bulan. هذا برضو هذه الصورة تنشر في جريدة إن شاء الله. لا إن شاء الله وفي مصر إن شاء الله. طيب أنا مكتب.
ده بتاع احمر. أهلاوي. نعم. اهلا وسهلا. مقتطفات من مدينة. اهلا من قلعه. قلعه. Sepatutnya jangan boleh main ni. Takut bila masa benar ayam ni. Saya orang orang takut. Takut ayam masuk. Tunjuk act saya, tapi hati kedua-dua. Ikhtiar, kadang kamu lagi balik. Bahasa ni bukan bayar sangat namanya. Kalau ISIM ni semua marpok. Satu yang mudah dah. Sementara marpok masuk. Kecuali masuk ada word transkrip inna wa ikhwatu ataupun kan. Ikhwatu apa buah. Biar motor semua marpok. Baru masuk ada jazmi atau ada rasmi baru dia masuk. Mana saya menentu ya. Tapi orang kita dia tengok bahasa Arab dia tak. Dia takut sangat dia gelabah. Dia gelabah. Jadi kalau boleh lah, kawan Arab. Saya kawan Arab dulu. Arab 4 tak kawan lah. Pada maknakan saya pesan, tapi maksudnya hanya megang Arab. Tak apa. Tapi saya pernah sama, tapi dia tak tahu kawan Arab. Tak tahu lah kalau kita boleh umar sahabat Arab. Dan kita sekali mencadangkan supaya hotel-hotel ini ada orang perasa Arab. Ada orang yang boleh bercakap Arab untuk nak melayan customers, pelanggan hotel, pemandu pelancongan, baik lelaki ke perempuan. Cakap Arab merah, esok ni, bila pelancongan itu pasal dengan smart jeep, nonggek lah ke tusuk naik boat. Naik boat, bawa orang. Ini yang kita nak. Kita di Kedah ni kita berharap kita nak ada dari segi kuantiti. Kualiti dah banyak. Kita nak kuantiti. Dan saya akan merancang. Selain daripada ilmu tradisi dan kerja tradisi yang kita ada, kita akan pergi berera baru. Kerjaya baru pada Pulau Antaranya saya nak masuk kamu ni dalam KCS. Bukan tu tak cerdik, sudah agak. Kalau saya boleh jadi besar. Ini banyak lagi boleh jadi besar. Pesanan bagi anda sendiri kepada keluarga di rumah dekat Mesir, alhamdulillah aman. Semua keluarga di kampung harap tak usah bimbang dan gusar dengan keadaan kami kat sini lah. Kepada keluarga yang di kampung kan, alhamdulillah kami di sini semua ada selesa. Pera-pera rasa tak perlu risau lah. Kat sini insyaAllah semua selamat kan. Alhamdulillah, kalau peribadi memang sangat memuaskan lah tinggal di sini. Seronok lah. Bagi saya suka duduk sini macam okey lah, saya suka duduk sini. Tak payah risau. Mak ayah kat Malaysia tak payah risau lah. Kami duduk sini alhamdulillah selamat lah.